Adalah cara bekerja dia tu adalah simple, alright. So dia ada beberapa kaedah untuk cara vaksin ini diperoleh. Okey, vaksin ini adalah dengan konsep dia akan membentuk imuniti secara aktif oleh badan kita. Jadi kita memperkenalkan satu barang atau satu benda dalam badan kita dan badan kita akan bereaksi dengan membentuk imuniti terhadap barang itu. So dia ada banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton di luar sana? Alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton akan bersama-sama saya Siti Zuraida binti MD Nur Aidi, pembantu perangan Negeri Sembilan Darul Khusus selaku moderator anda, dan juga bersama-sama saya panel jemputan khas dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan, yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, program Influencer at Japan Negeri Sembilan merupakan satu program secara maya, secara live di Facebook Jabatan Perangan Negeri Sembilan bagi ataupun untuk membicarakan tentang isu-isu semasa yang sememangnya kita akan ambil topik-topik yang hangat dan sensasi dalam era dan abad ini. Dan sebagaimana mana yang kita janjikan, hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang sangat menarik dan sangat tepat untuk dibicarakan, untuk dibincangkan pada ketika ini, iaitu COVID-19, vaksinasi, solusi terbaik. Dan baiklah para penonton yang dihormati sekalian, untuk makluman semua juga, sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan di negara ini pada 25 Januari tahun lalu, pandemik yang melanda telah menjangkiti seramai 313,460 orang sehingga hari ini. Dan selain itu, lebih kurang 1,169 kematian telah pun dilaporkan. Dan pihak kerajaan telah bekerja keras untuk mendapatkan akses kepada bekalan vaksin bagi menangani pandemik COVID-19 ini, dan telah meneliti data saintifik serta perubatan untuk memastikan vaksin ini tuan-tuan dan puan benar-benar selamat, benar-benar berkesan dan berkualiti sebelum disarankan penggunaannya kepada para penduduk di negara kita. Baiklah tuan-tuan dan puan, untuk kita mengetahui lebih lanjut, sebelum kita teruskan lagi berbicara kita pada hari ini, dan melalui program influencer inilah dan dengan topik yang kita bawakan inilah masanya untuk kita perlu memberikan penerangan yang tepat lagi benar tentang usaha kerajaan dalam melaksanakan apa yang tindakan-tindakan pihak kerajaan telah laksanakan demi kepentingan masyarakat dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Dan saya kalau dah mula berbicara tuan-tuan dan puan, takut saya ni lupa nak memperkenalkan seperti mana saya maklumkan tadi, kita bersama-sama dengan panel jemputan khas kita pada hari ini. Handsome orangnya tuan-tuan. Memang tak salah kita pilih beliau untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan seperti mana saya katakan tadi, panel khas kita ini Dr. Saravanan, anak lelaki Mahendra, pakar klinikal perubatan keluarga UD54 dari Klinik Kesihatan Bahau. Dan semuda beliau berusia 39 tahun tuan-tuan. Sama tak baya kami? Kami sebaya sebenarnya. Nak beritahu kami muda lagi. Beliau berasal dari Negeri Sembilan, betul doktor ya? Betul. Okey. Mendapat ijazah sarjana muda perubatan pada tahun 2008 dari Universiti Brawijaya Indonesia, doktor ya. Wow, jauh. Betul. Alhamdulillah sehingga menjadi doktor yang begitu berpengalaman hingga hari ini. Tahniah diucapkan. Thank you. Dan beliau juga tuan-tuan dan puan telah menyambung master dalam bidang perubatan keluarga pada tahun 2018 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Betul. Okey. Dan beliau telah berkhidmat selama 10 tahun. Hari tahun ni 10 tahun lah doktor ya. Oh baik. Okey, dan kini merupakan sebagai pakar klinikal di Klinik Perubatan Keluarga di Klinik Kesihatan Bahau, dan merupakan ahli dalam Malaysia Medical Association dan juga Family Medicine Specialist Association. Betul sebutan saya. Tepat doktor ya? Okay. Baik doktor. Terima kasih sekali lagi doktor kerana sudi hadir dan bersama-sama kami dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan pada pagi ini. Dan untuk makluman doktor dan juga para penonton di luar sana, tayangan ataupun siaran langsung kita ini bukan sahaja dilihat oleh warga Jempol doktor. Bahkan di seluruh Negeri Sembilan, bahkan lagi doktor, seluruh Malaysia. Okey. Silsilah luar negara pun mungkin tengok juga. Gitu. Okey, baiklah doktor.
sebelum saya ajukan soalan pertama kepada doktor pada pagi ini, sedikit kita nak kongsikan kepada para penonton di luar sana yang bahawa vaksinasi ini tuan-tuan dan puan amat penting untuk kita semua bagi membentuk immunity berkelompok dengan memastikan sekurang-kurangnya 80% ya, 80% daripada penduduk dewasa di Malaysia menerima vaksin menjelang Februari 2022 nanti. Okay? Dan sebalik itu juga, vaksin bukan saja penting untuk melawan COVID-19, malah ia boleh dianggap sebagai penawar, sebagai penawar bagi menghentikan krisis ekonomi yang sedang menimpa rakyat di ketika inilah. Ya, dan sehubungan itu juga, Perdana Menteri kita telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada bulan yang lepas dalam menandakan bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, dan melalui program ini menyasarkan untuk memberikan imunisasi secara percuma kepada penduduk negara ini, baik rakyat tempatan maupun warga asing. Walau bagaimanapun, segelintir masyarakat masih takut. Dia masih takut lagi, doktor. Bila dengar tahu ialah benda baru kan. Masih takut dan menolak pemberian vaksin ini. Dan berkaitan dengan kenyataan yang disebutkan tadi, maka bermula sudah soalan yang pertama ini. Okay. Bila saya ada sebutkan tadi tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi doktor, soalannya ialah, boleh tak doktor tolong berikan penjelasan mengenai program tersebut? Ya. Terima kasih Puan Siti. So pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Sembilan atas usaha proaktif dalam bersama dengan kerajaan dalam mempromosikan vaksinasi sebagai solusi terbaik. So terima kasih ya. So saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada frontliners dan juga semua masyarakat kerana sudi meluangkan waktu untuk mendengarkan live FB hari ini. So berbalik dengan pertanyaan Puan Siti ya, yang matlamat utama imunisasi COVID-19. Ya, agak mudah kita nak achieve untuk self-protection dan juga community protection. Maksudnya kita ingin membuat perlindungan untuk diri sendiri dan juga kepada community. Khususnya mereka yang berisiko tinggi. Maksud berisiko tinggi di sini adalah mereka yang frontliners, yang memang lebih expose dengan pesakit COVID, ataupun mereka yang berumur tua dan juga mempunyai risiko tinggi seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti dan segala macam. So itu satu, untuk melindungi. Dan kedua, secara tidak langsung, dia juga akan mengurangkan kadar kematian disebabkan oleh COVID. Walaupun kalau kita lihat secara dunia ya, prevalence untuk COVID yang terbaru tinggal 2 hari lepas sekitar 120 juta kalau tak salah saya yang mengidap penyakit COVID. Dan daripada itu jumlah angka kematian sebanyak 2.5 juta ya. Tetapi kalau ditranslate untuk Malaysia, populasi kita I think data tadi Puan dah share, dan prevalence daripada walaupun dari segi angka kematian kita percentage dia 0.38%, tidak seperti di luar negara. Demi 1 daripada 5 orang, 5,000 orang, 1 orang boleh meninggal sebab COVID. Dan daripada 180 orang rakyat Malaysia, 1 orang dapat COVID. Itu angka dia. Tetapi kalau di luar negara seperti UK, daripada 700 orang, 1 orang meninggal sebab COVID. So angka dia lebih tinggi. Walaupun angka kematian kita rendah, tetapi dari segi kes dia sangat tinggi dan sistem kita pun overwhelm untuk menangani jumlah pesakit COVID yang banyak. So dengan adanya vaksinasi ini, dia dapat membentuk satu, orang kita mengurangkan kematian, juga membentuk community herd immunity yang kita bagi tahu, di mana kita dapat capai seandainya kita mencecah angka 70 hingga 80% daripada komuniti kita diberikan vaksin. So secara tidak langsung ini akan memutuskan rangkaian penyebaran COVID itu sendiri. Ya. Baik doktor. Sejajar dengan itu juga doktor, dalam kita dalam kita fasa untuk pendaftaran dan sebagainya ini, mungkin masyarakat di luar sana ingin tahu apakah jenis-jenis vaksin yang akan diterima ataupun mungkin bakal diterima oleh rakyat Malaysia, serta bagaimana vaksin ini memainkan peranan dalam menangani COVID-19 ini. Namun sebelum doktor menjawab, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin mempunyai sebarang soalan, boleh mengajukannya di laman chat kita
di Facebook Live Jabatan Perniagaan Malaysia ya. Jangan bimbang, jangan risau, just bagi saja apa juga keraguan dan kebimbangan nak ditanyakan, boleh diajukan kepada doktor kita pada hari ini. Baik doktor, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana pula respon doktor tentang perkara tersebut? Okey. So berbalik dengan pertanyaan berapa jenis vaksin yang akan diberikan di Malaysia. So far setakat ini kita ada 5 vaksin yang telah dikenal pasti yang akan diberikan. Yang sudah diberi setakat ini, apa-apa vaksin yang diberikan di negara kita perlu melalui satu proses kelulusan yang agak stringent ya, di mana vaksin itu akan memperoleh kelulusan daripada Badan Regulasi Farmasi, National Pharmaceutical Regulatory Authorities, dan juga daripada Drug Control Authorities. So setelah mendapat kelulusan, baru vaksin itu akan diedarkan. Setakat ini up to 3 Mac ada 3 vaksin yang sudah dapat kelulusan dan akan diedarkan, iaitu untuk permulaan sekarang kita dah mula dengan vaksin Pfizer BioNTech, iaitu nama dia tu Comirnaty, vaksin AstraZeneca, dan juga vaksin daripada Sinovac daripada China. So 3 vaksin ini up to date sudah dapat kelulusan. Remaining 2 lagi vaksin yang akan datang adalah daripada Rusia, Sputnik 5, daripada company Gamaleya, dan juga daripada satu lagi daripada CanSino. So itu pun daripada China juga. So 5 jenis vaksin altogether. So bagaimana vaksin ini akan memainkan peranan dalam menangani COVID, seperti yang saya bincang tadi. So dengan pemberian vaksin ini, dia akan mengurangkan kadar penyebaran kadar penyebaran COVID di kalangan masyarakat. So dia akan memberi satu kekebalan imuniti kepada individu atau masyarakat daripada mengidap penyakit COVID. Dan seandainya mereka mengidap pun, disebabkan kekebalan yang didapati daripada vaksin ini, dia akan mendapat COVID contohnya, dan kalau dapat COVID pun gejala itu tak teruk. Paling pun dapat tak ada gejala, asymptomatic, iaitu tahap 1, ataupun sangat ringan, tahap 2, kategori 2 kita bagi tahu. So dia tak mungkin akan pergi, atau kemungkinan sangat rendah untuk dia pergi kepada COVID yang teruk, dia pergi ke tahap 3, stage 3, 4 dan 5. Walaupun dia telah divaksinasi? Walaupun dia telah divaksinasi. Oh begitu. Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana doktor katakan tadi, di negara kita bakal membekalkan, betul ya statement doktor ya, bakal membekalkan sebanyak 5 jenis vaksinasi. Seperti mana doktor katakan tadi, 3 telah kita perolehi dan telah pun mendapat kelulusan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang, telah dapat kelulusan oleh 2 badan tadi. 2 badan profesional. Tanpa kelulusan tersebut memang takkan dapat disarankan atau tak dapat digunakan pakai. Jadi jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu tadi? Itu tadi dia ada 3 yang saya masih ingat tadi doktor, iaitu Pfizer, betul? Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Macam nama orang tuan-tuan dan puan, tapi itulah dia 3 vaksin yang telah akan menunggu rakyat Malaysia untuk mencapai sasaran 80% tadi. Seluruh rakyat Malaysia sehingga 2022 nanti, insya-Allah. Okey, baik. Lagi ada 2 tu akan dapat kelulusan setelah di review, iaitu CanSino dan juga Rusia punya brand Sputnik 5. Sputnik 5. Dilihat dulu bahawa Sidi nak menyebutnya. Tapi kita jangan bimbang, insya-Allah dengan 5 vaksin ini nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah dapat memberikan ataupun dapat mencapai sasaran pihak kerajaan kita untuk memastikan seramai 80% rakyat Malaysia divaksinasi demi kesejahteraan kita semua. Baik tuan-tuan dan puan, kita sudah bersediakan untuk kita bertanyakan soalan berikutnya. Doktor okey kan? Okey, no problem tuan-tuan dan puan. Baik, jika ada soalan boleh ajukan soalan. Tak ada masalah. Inilah masanya untuk kita berkongsi dengan orang yang pakar mengenai tajuk ini. Okey, jadi inilah masanya. Baik. Setelah kita tahu tentang jenis-jenis vaksin, kita nak tahu pula doktor, siapakah golongan yang diberikan keutamaan untuk menerima vaksin ini? Ya. Okey, sebetulnya vaksin ini ditujukan untuk semua mereka yang umur 18 tahun dan ke atas ya, tetapi siapa yang perlu diberi keutamaan? Sebab vaksin ini masih sedang diproduksikan dalam jumlah yang besar. So untuk diberi risk stratification, mereka yang golongan berisiko tinggi adalah frontliners, iaitu antaranya petugas kesihatan, polis, sukarelawan yang kebanyakannya menangani pesakit-pesakit COVID-nya ataupun berdepan dengan pesakit COVID.
So kumpulan ini perlu diberi keutamaan seandainya vaksin itu masih belum sampai sepenuhnya dalam kuantiti yang diharapkan. So kita memberi vaksin itu dalam secara tahap, 3 tahap ya. Fasa pertama untuk frontliners, iaitu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga agensi lain seperti polis, tentera dan juga rela. Fasa kedua melibatkan golongan berisiko tinggi seperti mereka yang berumur tua, mereka ada komorbid seperti penyakit kencing manis, darah tinggi dan segala macam. Dan fasa ketiga melibatkan mereka yang masyarakat umum selain daripada yang saya bagi tahu tadilah. Ya. So itu 3 fasa dan setiap fasa itu akan dibuat secara berperingkat, bertahap-tahap, jangan risau. Fasa pertama kebanyakan kita start daripada bulan Februari, hujung Februari dah start sampai bulan April. Fasa kedua April sehingga Jun dan fasa ketiga biasanya Jun sampai bulan Februari. So dia ada 3 fasa. 3 fasa. Ya. Okey, tadi doktor ada katakan di kategori yang kedua melibatkan warga tua, warga emas. Adakah bagi kategori ini mereka yang mempunyai sebarang penyakit terutamanya penyakit-penyakit kronik seperti tingkah serangkai contohnya kencing manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya, adakah golongan-golongan ini boleh menerima vaksin COVID-19 ini doktor? Okey. Sebetulnya daripada banyak-banyak masyarakat umum, golongan inilah yang perlu diberikan vaksin. Perlu diberikan vaksin. Dengan tuan-tuan perempuan, perlu diberikan vaksin golongan ini. Sebab ada di luar sana tuan-tuan doktor yang bimbang dan tidak mendapat maklumat yang jelas mengenai perkara ini dan ini hari ini kita telah mendapatkan jawapannya. Betul. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan jangan bimbang, kepada tuan-tuan perempuan boleh membantu ibu bapa di rumah dengan mendaftar di MySejahtera. Kalau belum update mengemas kini, boleh mengemas kini terlebih dahulu dan membuat pendaftaran bagi ibu bapa kita yang dalam keadaan uzur, sakit dan sebagainya supaya mereka dapat divaksinasi. Ada tambahan doktor tentang soalan ini? Ya, betul. So bila kita bagi tahu kenapa, memang perlu ke tak? Perlu, tapi kenapa? So pertanyaan untuk itu kenapa diberi? So daripada hasil jumlah pesakit COVID yang telah dikesan di negara kita ataupun di luar negara, so kita perhatikan trend dia ya. Kadar kematian ataupun morbidity dia paling tinggi di antara mereka yang golongan berusia tua, biasanya 60 tahun ke atas, dan juga mereka mempunyai komorbid seperti penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga obesiti dan lain-lain penyakit. So kumpulan ini sangat cenderung di mana mereka mempunyai imuniti yang tidak seperti orang dewasa yang lain, dan bila mereka mendapat simptom penyakit COVID, simptom COVID yang mereka dapat itu biasanya ended up mendapat COVID yang teruk. Ya, COVID teruk maksud saya di sini ada 5 tahap, stage 1, kategori 1, 2, 3, 4 dan 5. Biasanya kategori 1 tak ada gejala. Kategori 2 tu dia ada gejala ringan. Kategori 3 ada tanda-tanda lung infection, kuman paru-paru. Kategori 4 biasanya memerlukan oksigen dan kategori 5 dah teruk, biasanya ICU, dia masukkan intubation dan segala macam. So kumpulan berisiko tinggi ini mudah untuk mendapat severe COVID yang teruk, iaitu tahap 3, 4 dan 5. So dan kadar kematian pun lebih tinggi di dalam kumpulan ini. So oleh kerana itu melihat trend seperti demikian, maka keutamaan vaksin itu diberikan kepada golongan berisiko seperti ini. Baik doktor, moga dengan pencerahan itu tadi tuan-tuan dan puan boleh bertindak daripada sekarang sebenarnya untuk kita merebut giliran, untuk kita merebut supaya kita lebih diberikan penumpuan bagi terlebih dahulu menerima vaksin tersebut bagi golongan-golongan itu tadi. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita war-warkan daripada tadi, jika terdapat sebarang persoalan boleh ajukannya di laman chat kita di Facebook live Jawatan Perangan ini. Boleh ajukan sebarang persoalan yang mungkin di belenggu misteri sebelum ini boleh kita jelaskan pada hari ini. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, kepada yang belum menyaksikan boleh berkongsi-kongsikan link kita kepada masyarakat di luar sana. Mungkin kawan-kawan kita, sahabat anda kita, rakan saudara kita untuk sama-sama menyaksikan program Influencer at Japan Negeri Sembilan pada pagi ini secara live di Facebook Jabatan Perangan Negeri Sembilan. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan ke soalan yang berikutnya. Ya. Baiklah doktor, bagaimana pula tadi kita dah tahu vaksin, kita dah tahu dah fasa-fasa golongan yang lebih memerlukan buat ketika ini daripada fasa pertama, kedua dan ketiga. Dan sekarang ini bagaimana pula vaksin itu berfungsi dalam tubuh badan manusia, dan adakah
terdapatnya macam pening-pening kepala, lawyer sakit perut, muntah-muntah dan sebagainya doktor. Setelah menerima vaksin. Sebab mereka takut, ada yang takut sebenarnya. Jadi bila ada pencerahan pada hari ini, insya-Allah mereka mungkin boleh mengubah persepsi mereka untuk lebih orang kata bersemangat untuk melakukan vaksin lepas ni doktor. Sila jelaskan doktor. Okey. Ya, berkaitan dengan cara vaksin tu dan kesan samping dia. Ya, betul. Okey, pertama, vaksin ini adalah cara bekerja dia tu adalah simple, alright. So dia ada beberapa kaedah untuk cara vaksin ini diperoleh. Okey, vaksin ini adalah dengan konsep dia akan membentuk imuniti secara aktif oleh badan kita. Jadi kita memperkenalkan satu barang atau satu benda dalam badan kita dan badan kita akan bereaksi dengan membentuk imuniti terhadap barang itu. So dia ada banyak jenis ya, jenis-jenis vaksin. So antaranya menggunakan mRNA, viral vector, ada yang menggunakan inactivated macam Sinovac, ada yang menggunakan protein base. So dia ada banyak-banyak. Tapi yang untuk Pfizer dia menggunakan mRNA base ya. So hujung-hujung konsep dia mudah. Apabila kita perkenalkan sesuatu antigen ataupun benda asing dalam badan kita, so dia akan masuk ke dalam sel kita. So bila dia masuk ke dalam sel, alright. So sel kita akan bertindak dengan memperkenalkan benda asing ini dekat permukaan sel dia. So bila dia dah perkenalkan, so T sel ataupun salah satu sel pertahanan kita akan mengenal pasti dekat bahagian reseptor tempat duduk dia tu dan akan melekat. Dari situ dia akan merangsang sistem imun dia, iaitu bermula dengan sistem sel B yang mana dia akan membentuk antibody. Alright, so dengan adanya antibody yang diperhasilkan, antibody ini akan mencegah virus ini daripada melekat ataupun bertindak dengan sel-sel kita. Itu satu cara. Dia juga, T-cell ni juga akan membantu mengaktifkan cytotoxic T-cell. T-cell yang berfungsi untuk membunuh sel-sel yang dah cedera ataupun diinfect dengan kuman COVID ini. So satu lagi cara, dia akan membentuk memory T-cell. Memory cell ni adalah sel memori di mana dia akan mengenal pasti benda asing ini untuk kali pertama dan di masa yang akan datang bila terpapar badan sudah bersiap sedia untuk membentuk reaksi terhadap itu ya. Dan satu lagi cara, dia akan membentuk cytokine iaitu bahan-bahan peradangan dalam tubuh badan yang akan dihasilkan dalam jumlah yang besar untuk melawan kuman COVID ini. Okey, biasanya itu yang menyebabkan seseorang itu mempunyai simptom sistemik seperti demam, pening kepala, sakit badan. So itu adalah gejala-gejala ataupun kesan samping akibat daripada pemberian vaksin, di mana itu adalah satu petanda yang baik. Okey, kalau ditanya itu adalah petanda yang baik sebab badan kita bereaksi terhadap vaksin yang diberikan. Itu menunjukkan petanda baik, it's a good sign ya. Jadi badan kita bereaksi. Kebanyakan gejala dia biasanya akan hilang dalam waktu 48 jam. So apabila dia hilang dalam waktu 48 jam, kebanyakan dia hilang sendiri tanpa ada. So daripada rekod yang kita ada setakat ini yang dicatat, contohnya vaksin Pfizer, ataupun AstraZeneca ataupun Moderna, so far yang dicatatkan 80% mengalami sakit pada tempat injection. So wajarlah sebab kita inject kat situ kan. So ada kecederaan, so akan sakit 80%. 60% dia ada malaise ataupun fatigue, letih, lesu. Alright, dan 50% ada yang komplain sakit kepala. 30% ada yang komplain sakit-sakit badan. Tetapi kebanyakan dia kesan samping ini dia akan hilang dalam waktu 48 jam. Ini semua adalah kesan samping yang ringan. Ya. So mungkin ada yang risau bagaimana kesan samping yang teruk seperti alergi yang teruk ya. Okey, hasil kajian daripada clinical trial yang dibuat untuk vaksin Pfizer, daripada 1 juta orang, risiko untuk mendapat anafilaktik ataupun reaksi alergi yang teruk iaitu muka bengkak, mata bengkak, pernafasan bengkak, jantung pun tekan darah rendah, kulit pun jadi ruam-ruam merah seluruh badan. Yang ini biasanya terjadi dalam waktu 15 minit ke 30 minit, very early, dalam lingkungan minit ke jam, sangat cepat terjadi. So yang itu prevalence dia tu adalah untuk Pfizer 1 juta kurang lebih 4.7 orang akan dapat. Jadi dalam 1 juta orang yang diberi vaksin, hanya 4 atau 5 orang saja dapat severe anaphylaxis. Untuk Moderna 2.7 orang daripada 1 juta. Tetapi bagusnya untuk vaksin-vaksin lain seperti Sputnik 5 ataupun Moderna, setakat ini belum ada direkodkan
severe allergic ataupun alahan yang teruk yang dicatat buat sekarang. So biasanya kita tetap galakkan untuk seseorang itu mengambil vaksin. So kalau dia ada kesan samping ringan, itulah petanda yang baik. Petanda baik dan dia hilang sendiri. So kalau kita paling risau kesan samping yang teruk seperti anafilaksis yang akan terjadi dalam minit ke jam, yang itu biasanya siapa-siapa kita beri vaksin, kita akan memberi pemantauan, observation di tempat pemberian vaksin selama 15 ke 30 minit. Dan setelah itu kalau dia tidak ada, biasanya tidak ada. Kalau ada pun gejala ringan sahaja. Dari tuan-tuan dan perempuan kita dah dengarkan tadi, jika berlaku pun tuan-tuan dan perempuan kesan sampingan doktor ya, terlalu sedikit. Mungkin kesan-kesan itu juga seperti mana yang kita dah alami dengan keadaan yang mungkin saya tak langsung kita sedar atau tak sedar saja sebenarnya. Dan pada mereka yang mengalami kesan sampingan yang agak tu tadi, yang agak apa tadi tu, yang agak macam teruk, kuat, agak teruk pun hanya nisbah yang terlalu kecil tuan-tuan dan puan. Jadi kita rasa insya-Allah lah kita boleh berhadapi dengan tenang. Gitu insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan jangan bimbang. Sebab apabila kita di dalam program vaksinasi itu, betul doktor ya? Atas pengalaman yang sebelum ni saya lihat, apabila seseorang tu telah divaksin, pihak Kementerian Kesihatan, pejabat kesihatan yang mengambil tanggungjawab tersebut akan meletakkan penerima vaksin ini dalam satu tempat yang observation. Ya betul, untuk dipantau ketika betul. dalam masa 15 hingga ke 30 minit. Jika tuan dan perempuan tak ada mengalami apa-apa masalah ataupun kesan sampingan ataupun gejala yang kurang baik, tuan-tuan boleh balik lepas tu, jangan bimbang. Betul doktor kan? Betul. Okey, baiklah tuan dan perempuan. Kalau boleh saya boleh tambah sikit. Of course, I think kita melihat dari segi sudut kalau ada gelas separuh penuh dan juga separuh kosong. So cara melihat tu berbeza, tetapi konteks dia sama. So kalau kita risau sebab kesan samping akibat daripada vaksin, kalau saya boleh bulatkan dalam satu bentuk angka, risiko untuk rakyat Malaysia mendapat COVID daripada 180 orang, satu orang boleh dapat COVID. Okey. Dan daripada 5,000 orang, satu orang ada kematian disebabkan oleh COVID. Berbanding dengan risiko untuk mendapat reaksi teruk, iaitu anafilaksis. Satu dalam 1 juta. Kalau untuk Pfizer mungkin 4 ke 5 dalam 1 juta. Untuk Moderna biasanya 2 ke 3 dalam 1 juta. So kita harus mempertimbangkan keuntungan dan juga keburukan dia, risk and benefit. So kalau melihat situ, daripada saya mendapat COVID lebih teruk ke ataupun baik saya dapat ini, tetapi angka dia sangat rendah. So kita harus weigh risk and benefit. Kalau sini tambah celah sikit doktor, kalau lebih baiklah kita disuntik, disebabkan kita dapat sikit-sikit je, setidaknya mungkin pening sikit-sikit, loya sikit-sikit mungkin. Betul. Daripada kita kena COVID tu kan. Tak sanggup kita, bukan sahaja menyusahkan diri kita, bahkan ahli keluarga kita, kalau kita ada mak bapak yang sakit pun kita akan menyusahkan ramai pihak tuan-tuan dan puan. Jadi apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi, kita daftar cepat untuk kita dapatkan vaksinasi. Dan yang paling penting saya rasa doktor, walau apa jua lah perbezaan jenama ataupun nama vaksin tu tadi, yang paling penting tuan-tuan dan puan, semua vaksin ini adalah untuk demi kebaikan, demi kesihatan kita semua di seluruh Malaysia ini. Betul doktor kan? Betul. Baik doktor, sekarang kita lihat seketika untuk kita sama-sama menyaksikan video selingan. Sama-sama kita saksikan. Ya, kita kembali lagi dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan. Dan itulah dah, bila kata tadi start program pukul 11, tuan-tuan dan puan, nampak raya sekarang tengok 9.40 dah. Jadi itulah doktor, bila kita bercerita dengan penuh, memang best betul lah kita berbincang hari ini, bercerita hari ini. Sampaikan saya terlupa nak membacakan soalan daripada penonton yang mereka dalam WhatsApp kita doktor. Kita terus saja kepada soalan daripada Encik Ijan Jan. Gitu nama dia di sini. Doktor, setakat hari ini ada tak vaksin yang telah dikaji sesuai dengan ibu mengandung dan yang tidak memberi kesan sampingan kepada bayi dalam kandungan? Sila jawab doktor. Okey. So bagus pertanyaan tu. Satu pertanyaan yang agak common kita encounter dalam counselling kita. So dua pertanyaan sebetulnya. Alright, soalan satu tapi dua pertanyaan. So kalau saya boleh bagi tahu kenapa ada tak vaksin untuk ibu mengandung. Alright, untuk pengetahuan, apa-apa percubaan vaksin atau clinical trial, kebiasaan kita tidak melibatkan
ibu hamil ataupun budak-budak ya, anak 18 tahun ke bawah. Kebiasaan kita melibatkan mereka yang sihat ataupun imunokompetent ya. Biasanya tidak melibatkan. Jadi untuk clinical trial, percubaan klinikal melibatkan Pfizer dan juga Moderna. Alright. Sewaktu pemberian vaksin itu ternyata ada juga yang dah hamil. Ada juga yang dah hamil sewaktu pemberian vaksin Pfizer dan juga Moderna. So dia dah hamil. Setakat ini daripada data yang diperoleh tidak ada kesan samping ataupun adverse effect kepada ibu ataupun baby yang dicatat setakat ini. Ada juga kajian yang sudah bermula and ongoing untuk ibu hamil. Ibu hamil sudah dibuat, tetapi kajian awal, data awal setakat ini preliminary data menunjukkan tidak ada kesan samping yang signifikan atau serius kepada mak ataupun baby dalam kandungan. Itu satu ya. So setakat ini vaksin itu satu. Vaksin yang diberikan itu setakat ini kita beri Pfizer ataupun Moderna contohnya mRNA based vaksin yang itu dia bagi setakat ini selamat untuk ibu hamil ya. Tapi kalau tanya spesifik untuk ibu hamil dia buat ke tidak ada. Tapi kajian sudah berjalan, sudah ada ongoing research dan data awal dia masih selamat. Itu satu. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan keselamatan untuk janin. Okey, secara teori dan biologically, alright. Vaksin contohnya vaksin mRNA ataupun apa-apa vaksin lah yang kita akan bagi tu, dia adalah vaksin bukan hidup, not live vaccine ya. So apabila contohnya vaksin mRNA yang diberikan ni, dia masuk ke dalam badan dan dia tidak masuk ke dalam sel kita, pusat sel kita iaitu nukleus. Okey, yang mengandungi bahan-bahan genetik kita. Dia tidak masuk ke dalam nukleus kita dan mengubah komposisi genetik kita. Alright? Dan tidak mengakibatkan perubahan pada genetik dan juga menyebabkan kecacatan. Alright? So far secara teori dan biological tidak ada. Dan kajian daripada awal clinical trial awal fasa pertama, fasa awal dan untuk Pfizer dan juga Moderna tidak ada. So tidak perlu risau, tidak ada kajian, tidak ada data begitu dia akan mengham untuk ibu hamil dan juga anak dalam kandungan. So dia selamat. So boleh diberi. Itulah dia tuan-tuan. Doktor tadi dah menjawab dah. Jangan risau, jangan bimbang kepada yang mungkin belum mengandung, termengandung ataupun dah mengandung. Yang mungkin dalam masa fasa loyo-loyo pun tak ada masalah untuk divaksin tu tuan perempuan. Jadi jangan bimbang. Semestinya vaksin ini telah dikaji dan selamat untuk ibu mengandung dan juga janin dalam kandungan. Itu dia. Mungkin saya boleh tambah sikit. Berkaitan dengan kehamilan. So untuk ibu hamil boleh tak diambil. So awalnya mungkin ada konsensus ataupun sefahaman sebab kekurangan data, sebab itu dia tidak syorkan atau tidak recommend. Tetapi dengan data yang sedia ada, data awal ataupun preliminary data yang ada menunjukkan tidak ada kesan samping. Satu. Dan juga secara teori juga dia tidak mengakibatkan kerosakan pada janin ataupun kemudaratan kepada ibu hamil. Dan juga kalau kita melihat risiko, ibu hamil adalah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat severe COVID yang teruk yang kita bincang tadi ya, Puan Siti, tahap 3, 4 dan 5. Kenapa? Sebab terutama bila mereka berada di 3 bulan yang kedua dan 3 bulan yang ketiga ya, second atau third trimester. So ada banyak risiko mereka akan dimasukkan hospital untuk intubation, kadar kematian lebih tinggi dan juga dapat kuman dan juga dia ada banyak komplikasi lah berkaitan dengan COVID. So sebab itu golongan hamil ini sangat-sangat recommend untuk memberi vaksin. So dengan adanya data-data sedemikian, so saya rasa kalau saya boleh quote YBMK kita pun yang awal bulan Mac ini telah membuat pertimbangan untuk memberikan vaksin untuk ibu hamil juga ya. So sebetulnya tidak ada kontraindikasi untuk memberi vaksin untuk ibu hamil. Namun kita galakkan pemberian vaksin untuk ibu hamil bermula daripada 14 minggu ke 33 minggu. Kenapa 14 minggu? Sebab walaupun ada kajian mengatakan dia masih selamat, tetapi ada concern ataupun kerisauan beberapa pihak sama ada dia akan mengganggu. Sebab 3 bulan pertama itu adalah pembentukan organ-organ penting janin akan terjadi. So dia bagi tahu, okay, why not kita start 14 minggu ke atas. So kita bagi dan kalau boleh sebelum 32 minggu. Sebab vaksin COVID ini setakat ini kehamilan itu proses yang panjang ya. 9 bulan. 9 bulan ya. So nak sarap mengandung 9 bulan bukan mudah ya.
So kita nak memastikan vaksin ini jangan diberi terlalu lambat atau terlalu awal. So kalau 14 ke 33 minggu just nice untuk kita beri vaksin supaya ibu tu akan dilindungi sepanjang kehamilan. Ya. Jadi jawapan itu rasanya telah memberikan kelegaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan teruskan ke soalan yang berikutnya. Ya. Doktor, di sini daripada Encik Abu Khadir. Daripada Encik Abu Khadir yang menonton Facebook live kita, kenapa warga emas di atas umur 80 tahun tidak boleh ambil vaksin, doktor? Okay. Betul ke berapa 80 tahun tak boleh ambil vaksin? Doktor tolong jelaskan. Okey, alright. So satu pertanyaan yang bagus. So ini mungkin merujuk kepada kejadian di Norway, ya, di negara Norway, di mana pemberian awal untuk pesakit diberi vaksin Pfizer ini ada 6 kematian yang dicatatkan, terutama dalam golongan yang berumur tinggi 75 tahun ke atas, ya. Namun apa-apa kesan samping ataupun adverse effect following immunization, ya, sama ada yang ringan atau serius. Serius tu maksudnya mengancam nyawa atau menyebabkan kematian, akan dilaporkan dan akan dipantau oleh badan-badan yang tertentu. Dalam hal Norway ini, dia diteliti secara rapi oleh 2 badan besar, iaitu European Medicine Association dan juga Global Initiative for Vaccine Safety Committee. Mereka telah meneliti secara teliti dan memastikan dan mendapati bahawa kematian 6 orang itu tidak ada kaitan langsung dengan vaksin yang diberi. Malah mereka yang meninggal adalah mereka yang berumur tinggi dengan komorbid lain seperti penyakit darah tinggi, kolesterol, obesiti, kencing manis dan segala macam. Malah mereka meninggal sebab itu, sebab komplikasi kepada jantung, stroke dan juga segala macam. So tidak ada kaitan. So oleh kerana itu malah Menteri Norway pun sudah memberitahu kematian itu tidak ada kaitan dengan vaksin yang diberikan. So konsensus atau persefahaman buat sekarang adalah kita tetap meneruskan pemberian vaksin untuk golongan yang berusia tinggi dan memantau apa-apa kesan samping. So dengan kata lain, kita tetap tidak menghalang kebaikan vaksin, manfaat vaksin untuk golongan yang berumur tinggi seperti ini. Namun apa-apa kesan samping akan dipantau rapi. So kalau tanya saya, boleh tak bagi? Boleh, tak ada salah. Boleh bagi. Namun kalau kita sangat risau, as a parents, sebagai anak ataupun orang tua sangat risau, mungkin mereka yang mempunyai jangka hidup yang sangat pendek, ya, sangat frail, sangat-sangat rentan, kumpulan umur yang tua yang sangat rendah atau banyak komorbid. Alright, kalau sangat risau, saya rasa boleh dipertimbangkan untuk tidak beri. Tetapi kalau dia adalah seseorang yang berumur usia tinggi seperti Perdana Menteri kita sekarang ataupun yang lampau, umur tua tapi mereka masih aktif. So saya rasa kita tidak mahu menghalang kebaikan vaksin diberi kepada umur ini. So betul. Tidak boleh menilai seseorang itu berdasarkan umur sahaja. So berdasarkan keadaan keseluruhan dan juga komorbid. So saya akan sangat mensyorkan untuk mengambil vaksin. Kalau dia adalah umur 80 ke atas yang good 80 dan komorbid tetapi semuanya dalam keadaan terkawal, diabetes, kencing manis, semuanya dalam keadaan terkawal. So boleh dipertimbangkan. Terima kasih Encik Abu Khadir yang telah bertanyakan soalan, dan kita juga akan cuba nanti memberikan soalan-soalan yang lain, dan kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebentar nanti kita akan teruskan dengan soalan-soalan daripada kita punya audiens sedang melihat, dan memandangkan masa begitu cemburu dengan kita, doktor. Saya ingat saya nak rangkumkan sahaja ketiga-tiga soalan ini. Saya yakin, amat percaya orang yang pakar seperti doktor akan mendapat menjawab ketiga-tiga soalan ini serentak. Gitu. Baik, soalan yang berikutnya, doktor. Adakah vaksin COVID-19 boleh diberikan kepada individu yang pernah dijangkiti, dan adakah individu, kemudian soalan berikutnya, adakah individu yang disahkan ataupun yang disyaki positif dalam tempoh masa 14 hari setelah disahkan positif boleh menerima vaksin, dan boleh ke seseorang yang mendapatkan vaksin ini mendapatkan vaksin secara serentak dengan vaksin COVID-19 yang lain? Maknanya kata dia dah dapat satu vaksin yang pertama,
dia nak dapatkan pula vaksin yang kedua. Dia nama yang berbeza mungkin barangkali begitu. Jadi macam mana doktor? Boleh doktor rangkumkan ketiga soalan ni dalam soalan penjelasan doktor pada kali ini? Okey. Ya, terima kasih Puan Siti ya. Saya rasa pertanyaan pertama dengan kedua ada saling hubung kait. Ya, betul. So pernah dapat COVID atau sedang mendapat COVID? Ya, betul doktor. Ataupun mereka, saya jawab dua pertanyaan dulu ya. So kalau mereka yang pernah mendapat COVID, okey, rekomendasi setakat ni konsensus adalah daripada CDC, Central for Disease Control, tidak ada rekomendasi untuk interval berapa lama kita nak bagi vaksin untuk pesakit yang pernah mendapat COVID. Untuk UK, dia recommend untuk beri dalam waktu 1 bulan. Di KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka advocate untuk 3 bulan. Okey. So pertama, kenapa perlu tak bagi vaksin untuk yang dah dapat COVID? Kan dah ada immunity kan? Betul. So sebetulnya tujuan untuk kita beri adalah kita tidak tahu setakat ini mereka yang dapat COVID positif, kadar untuk reinfection untuk didapat balik, okey, dengan angka hampir 120 juta orang seluruh dunia. So far case report adalah kurang lebih 500, around 500 below ya, 500 ke bawah yang mendapat COVID sekali lagi. So angka dia sangat kecil ya. Angka dia sangat kecil dan itu terjadi dalam waktu span of around 5 months. So kita tidak tahu secara pasti berapa lama seseorang itu punya kekebalan setelah mendapat penyakit COVID ini. Alright, tetapi data menunjukkan kurang lebih 5 bulan ya. Tetapi kebaikan kalau kita memberi vaksin untuk pesakit COVID ini adalah, yang pernah mendapat penyakit COVID ini adalah, dia akan membantu ramp up, akan menaikkan sistem imun dalam badan. Satu, alright. Dan nombor dua, dia akan meningkatkan kemampuan memory sel, sel ingatan kita, di mana sel ingatan ini akan mengingat dan dia akan merespon dengan lebih cepat dan lebih lama. So sustainability dan durability itu ada. Imun seorang terhadap kuman COVID ini. So kalau likely dikena pun, dia akan mendapat gejala hampir ringan ataupun hampir tak ada. Alright, so sangat bagus. So sebab itu kita tetap galakkan mereka yang mendapat penyakit COVID, pernah mendapat, boleh ambil. Tapi kalau untuk pertanyaan kenapa 3 bulan KKM, sebab vaksin ini datang dalam bentuk fasa ya, shortage, dan kita kena priority. So kita nak priority mereka yang tak pernah mendapat imuniti sama sekali. Sebab itu KKM advocate bersarankan untuk memberi vaksin penyakit COVID, pernah mendapat COVID 3 bulan. Itu satu. Mereka yang aktif masih sekarang mendapat COVID, boleh tak diambil? Okey, rekomendasi dia tu tidak ambil dulu, alright, sebab dia dah confirm COVID. So sepatutnya secara teori, kalau dia nak ambil seberapa awal doktor dia boleh ambil, setelah dia dah lepas daripada waktu inkubasi, iaitu kurang lebih 10 to 14 days kalau kita ambil, alright. So dari dia waktu dia dapat COVID sampai dia bebas COVID kurang lebih 10 hari macam tu. So setelah itu 2 minggu ke atas, kalau dia nak ambil seawal itu boleh dia ambil. Tak ada masalah ya. Tetapi macam saya bagi tahu, KKM bagi tahu kita tetap defer kepada 3 bulan. Ya. Dan pertanyaan ketiga tu apa ya? Saya lupa. Soalan yang ketiga tadi, boleh ke seseorang mendapatkan vaksin serentak dengan vaksin yang lain? Okey. So sebetulnya boleh tu boleh. Tetapi disarankan ke tidak? Tidak. Kenapa? Okey, rule of thumb untuk ilmu vaksinologi adalah kita mahu kalau boleh apa-apa vaksin kita beri, kita tak nak badan kita confuse. Bila kita memberi dua benda asing pada waktu yang serentak, badan kita akan confuse. Kita tidak tahu mana satu kita nak bagi vaksin, badan kita bentuk antibody. So sepatutnya atau seidealnya vaksin itu diberi dengan jarak 2 minggu at least. So vaksin pertama, contohnya kita bagi vaksin COVID, so berikutnya nak ambil satu lagi vaksin, bagi jarak sekurang-kurangnya 2 minggu supaya badan mengenal pasti dan membuat respon antibody terhadap antigen ataupun benda asing yang diperkenalkan dalam badan kita. So setelah 2 minggu boleh bagi satu lagi vaksin untuk dia bertindak balas terhadap vaksin ini. So sekurang-kurangnya rule of thumb 2 minggu. Okey penonton, sekurang-kurangnya lepas 2 minggu tuan-tuan. Bila vaksin masuk ke dalam badan kita baru nak cinta, tiba-tiba nak bagi vaksin lain, mana kemaunya? Mana kata biarlah vaksin yang sama, barulah cinta. Gitu, barulah boleh serasi dengan badan kita dan lebih efektif kan doktor? Betul, lebih efektif. Okey. Baiklah doktor, sebelum saya ajukan kepada doktor soalan yang berikutnya, kita tengok dulu soalan daripada penonton. Edwin John tanya doktor. Edwin John tanya, berapa lama tempoh masa vaksin itu berkesan untuk membendung COVID-19 dan perlu ke kita ni disuntik setiap tahun? Okey. Alright. Okey, ini soalan Okey, ini soalan I'll quote
Soalan yang bagus ni, soalan cukup emas ya. Terima kasih, Alright. Berapa lama seseorang itu akan dilindungi daripada COVID-19 dengan pemberian vaksin? Okey, pertama kita dapat kenyataan kita dengan sangat clear. Tidak ada vaksin yang 100%. Okay, there's no 100% vaccine protection. Okay. Menurut WHO atau CDC, sesuatu vaksin itu boleh dianggap berkesan apabila dia dapat memberi protection lebih daripada 50%. Ya. So untuk vaksin macam Pfizer, dia mempunyai efikasi atau keselamatan hampir protection hampir perlindungan hampir 95%, ya, sama dengan Moderna. Untuk mungkin AstraZeneca sekitar 70%, untuk Sputnik 5 mungkin sekitar 65%, untuk Sputnik 5 sekitar 90%. So untuk Sinovac mungkin agak berbeza, ya, ada yang sampai 70 to 60, 90%, ya. So seseorang itu tidak 100% protect daripada vaksin, alright? Dan kita tidak tahu berapa lama seseorang itu akan dilindungi daripada COVID-19 setelah diberi vaksin ini. Okay. Namun, macam saya bagi tahu tadi, daripada jumlah pesakit yang mendapat penyakit COVID seluruh dunia, 120 juta, ya, hanya kes report kurang lebih 500 dan ke bawah yang mendapat COVID, reinfection COVID, setelah 5 ke 6 bulan. So sekitar itu. So dengan kata lain, secara teori kita boleh anggap untuk sekarang mungkin sekitar 5 ke 6 bulan. Tetapi kajian masih ongoing. Okey, apa-apa clinical phase trial, fasa percubaan, dia ada 4 fasa, ya. So sekarang ni consider kita fasa itu fasa keempat yang kita tengah bagi kepada semua orang lah. So yang itu dia akan mengambil jumlah waktu sekitar 30 bulan untuk complete. So setelah 30 bulan baru kita dapat memberi kata putus berapa lama seseorang itu dapat perlindungan daripada COVID vaksin, dan perlu tak dia bagi injection sekali lagi setiap tahun ataupun bagaimana. Terima kasih, doktor. Dan pihak orang Johor ini, doktor, dia nak tanya, penting pada orang Johor juga dan juga seluruh yang menonton, adakah mRNA, boleh faham tak, doktor? Boleh. Bismillah ni. Boleh. Johor Somban kan? Yes. Ya. Adakah mRNA ni yang terkandung dalam vaksin tu tadi boleh mengubah DNA seseorang, doktor? Adakah tiba-tiba boleh jadi macam gen mutasi? Mutasi gen, macam tu kau tiba-tiba jadi apa orang lain kau? Adakah boleh jadi macam tu, doktor? Okey, alright. So mungkin banyak orang agak skeptikal ataupun rasa risau tentang vaksin mRNA. mRNA bukan suatu vaksin baru, ya. Dia sudah ada sewaktu bila kita dilanda dengan penyakit SARS pada tahun 2003 dan juga penyakit MERS-CoV 2013. So bila dah ada vaksin itu, so teknologi daripada vaksin itu di mana dia kenalkan spike protein. Dengan ada spike protein itu ataupun protein di permukaan virus ini dikenal pasti, dan dia ambil komponen daripada situ untuk membentuk DNA ataupun mRNA dia bagi tahu. Vaksin itu apabila disuntik, dia masuk ke dalam sel kita tetapi tidak masuk kepada pusat kawalan sel kita yang bertanggungjawab untuk membentuk genetik dalam badan kita. So dia tidak masuk ke dalam nukleus, dia hanya setakat luaran saja dan dia cepat di biodegrade, maksudnya dia akan dinyahkan. Sebab tu vaksin ini disimpan dalam suhu yang sangat sejuk. So apabila dia masuk, so basically dia tidak menyebabkan perubahan pada genetik komposisi kita. So dengan kata lain, dia agak selamat, tidak menyebabkan mutasi genetik. Jawapan tu lebih kurang sama yang menjawab yang tentang awal soalan Baby betul, tadi kan. Betul. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita cukup betul tuan-tuan dan puan, kita sedang menantikan panggilan secara langsung. Memang teruja sangat hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan dapat bersama-sama dengan pemimpin tempatan kita yang akan bersama-sama kita tidak lama lagi daripada sekarang. Adakah mungkin kita sempat bertanyakan soalan yang lain ataupun kita tunggu? Kita akan tunggu panggilan daripada beliau. Dan baiklah doktor, sebelum kita bersama-sama dengan pemimpin tempatan kita sebentar nanti, kita pergi dulu soalan yang berikutnya. Boleh. Okey, apa peranan kita rakyat Malaysia, doktor, setelah kita terima vaksin tadi? Itu dia. Alright, okay. So, okay, bagus pertanyaan. Mungkin saya tambah sikit, apa peranan rakyat Malaysia sebelum, sewaktu dan selepas menerima betul, vaksin? Doktor, tepat. Ya, betul. Okey, so kalau boleh sebelum menerima vaksin, so penting untuk daftar dulu. Daftar dalam MySejahtera, alright, untuk pemberian vaksin, untuk pendaftaran vaksin. So sebelum tu pastikan diri anda sihat,
Sihat maksud dalam erti kata anda menjaga badan kesihatan kita, jangan ambil ubat-ubat terlarang, ubat tradisional ataupun alkohol yang boleh memudaratkan kesihatan. Pastikan diri anda tu sihat 2-3 hari sebelum kita mengambil vaksin. Alright. Seandainya pada hari pemberian vaksin, pastikan anda datang awal, ikut temu janji, datang lebih awal, tak ada salahnya datang awal, jumpa doktor. Dia ada proses flow chart dia, okey, atau cara untuk menulis mendapatkan orang persetujuan dan penjelasan serba sedikit sebelum diberi vaksin. So andai kata pada hari yang kita datang tu ada bergejala, mungkin doktor akan membuat penilaian lebih lanjutan sama ada perlu tak bagi vaksin pada hari yang sama ataupun mungkin kita boleh tunda. Jangan takut. Okey, bukan ada batuk sesama pada hari tu tak boleh bagi vaksin, tidak ada. Kalau hanya minor illness, demam ringan biasa semua, saya rasa kebanyakan doktor dia boleh bagi. Tetapi kalau ada simptom yang teruk dan mengarah ke COVID, mungkin doktor kena buat penilaian dan mungkin akan buat pemeriksaan lanjutan kalau perlu ambil sampel COVID dan segala macam. Dan andai kata tidak ada, boleh kita atur satu lagi tarikh. Jangan takut, kita tetap akan bagi vaksin. Dan pada hari vaksin, penting sebab vaksin ni pemberian tu melalui injection, lengan. So ini technical aspect bila kita bagi vaksin tu ada yang pakai baju ketat, ada yang pakai baju sangat susah untuk dibuka. So disarankan untuk pakai baju yang agak labuh supaya mudah untuk kita tarik dan expose bahagian lengan untuk memudahkan jururawat kita untuk memberi vaksin. Dan vaksin diberikan tu adalah tempat yang sesuai supaya tidak menimbulkan komplikasi lain semua. Betul. Ya. Dengan itu tadi, baiklah tuan-tuan dan puan, kita akan bersama-sama secara live, panggilan secara live dengan pemimpin tempatan kita. Sekejap lagi nak buka tuan-tuan puan, kita bawakan khas pada hari ini tuan-tuan. Ya. Uwebi. Sudah bersama-sama kita rupanya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Uwebi. Apa khabar ini Uwebi? Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan dan puan, kita sekarang sedang membuat lintas langsung bersama Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim bin Muhammad Sharif, Ahli Panglima Jempol. Sudah pun bersama-sama kita di ketika ini. Pertemuan kita hari ini, Yang Berhormat, kita nak memberikan jawapan dan mendapatkan pandangan daripada YB sendiri setelah YB divaksin baru-baru ini. Apa pandangan, apa pendapat dan juga apa komen YB setelah divaksinasi, dan mungkin ada pesanan daripada YB untuk kami semua yang menonton pada hari ini YB. Ya. Dan kita sudah maklum tuan-tuan dan puan-puan bahawa di ketika ini mesti beramai lagi yang bimbang tadi. Jadi kita bawakan YB untuk kepada hari ini supaya dapat mendengar sendiri pandangan beliau mengenai vaksinasi ini. Ya, kita sedang berusaha untuk menghubungi beliau. Hari ini sedikitnya persepsi negatif daripada kalangan masyarakat kita terjawab dan boleh membuat putaran 360 darjah persepsi lebih positif setelah mendengar komen daripada YB kita ini, Doktor. Kita tunggu pendapat beliau setelah teknikal kita tengah berusaha sekarang ni. Sebetulnya bagus sebab kita nak promosi, so sepatutnya community leader kita yang tampil ke depan dan memberi satu contoh yang baik. So saya rasa Datuk Salim contoh yang baik untuk masyarakat Jempol sebab dia tampil dan menunjukkan satu ciri-ciri kualiti kepimpinan yang bagus. Sebelum saya nak recommend, saya sendiri ambil. Tengok so far ini kesan samping dan I'm okay. So itu satu contoh yang baik Saya harap semua kebanyakan dapat buat seperti itu. Ya, amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini YB, sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kerana YB sudi bersama-sama kami YB dalam program Japan Negeri Sembilan. Baik YB, apa pendapat YB setelah YB divaksin baru-baru ini, dan apa pandangan YB dan juga nasihat YB kepada kami semua seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan secara live di Facebook Jabatan Perangan Negeri Sembilan di program Influencer at Japan Negeri Sembilan YB. Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya saya tidak berapa jelas menerima suara. Malah doktor saya tak dapat secara jelas, tetapi saya tahu akan maksudnya. Ya. Jadi saya telah pun mendapat vaksin vaksinasi minggu lepas.
hari Jumaat lepas. So hari ni saya ada dah 5 hari lah. 5 hari. 5 hari saya mendapat vaksin daripada Pfizer, keluaran Pfizer. So saya rasa saya tidak ada perkesan daripada suntikan tersebut. Malah masa dia bagi saya injection pun saya tak rasa yang dia ni dah selesai. Wow. Begitulah keadaannya. Bila mana banyak kita tahu pada hari ini bagaimana kita nak meyakinkan rakyat. Jadi dalam soal meyakinkan rakyat, rakyat kata wakil rakyat lah dulu, ahli parlimen dulu buktikan bahawa vaksin mencegah daripada COVID ini dilakukan kepada semua wakil rakyat, terutama ahli parlimen. Jadi saya menyahut cabaran itu dan saya minta bahawa dijemput saya orang pertama. Dan mungkin orang dekat I9 saya tak pastilah. Jadi bila keadaan ini berlaku, bila saya viralkan yang bahawa saya telah mendapat vaksin tersebut dan saya nyatakan dalam saya punya FB bahawa tidak ada apa kesan, malah saya rasa lebih sihat bila vaksin ini masuk. Setidak-tidaknya saya ada satu antibody dalam badan saya untuk melawan virus COVID yang mungkin kita tak tahu sebab musuh yang kita tak nampak. Dan saya menyeru semua rakyat, saya pun dah turun kempen di Rompin, di Sertengili Kompleks, kawasan Felda, kawasan kampung, dan malah saya minta NGO semua kepimpinan masyarakat turut sama membantu. Sebab isu yang ada dekat kawasan luar bandar ini, isunya bagaimana nak mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan pendaftaran. Ada di kalangan warga emas. Target kita 80% vaksin ini dapat dinikmati oleh semua rakyat negara kita, iaitu 30 juta rakyat, sekurang-kurangnya 26 juta tu dah dapat. Jadi kalau kita dalam konteks kita mencegah, kita kena buat di sekarang. Sebab apa kena buat? Bagi saya, supaya apa yang berlaku sebelum COVID itu, ianya kehidupan rakyat akan sejahtera. Maksud dia yang berniaga boleh berniaga, yang sekolah boleh sekolah dan lain-lain. Jadi ia melibatkan kita pada hari ini bagaimana kerajaan menyatakan darurat, ordinan darurat diperkenalkan sehingga 1 hari bulan Ogos ini. Sehingga 1 hari bulan Ogos. Saya bimbang kalau semua rakyat kurang menambilnya, kita takut darurat ini sambung lagi. Kalau keadaan negara tidak begitu baik dari segi pencegahan, dari segi wabak dan sebagainya, ia menunjukkan bahawa kejayaan kita belum kita perolehi. Jadi saya, bagi pihak saya selaku ahli parlimen, khususnya dalam kawasan Jempol, sehingga hari ini, sehingga pagi tadi saya nak peratus berapa banyak orang yang keluar, berapa banyak pemimpin masyarakat membantu, untuk membantu dari segi soal kita tidak boleh mengharapkan hanya Kementerian Kesihatan, kita tak boleh mengharapkan hebahan daripada penerangan saja, malah kita sendiri perlu sedar akan bahayanya COVID yang melanda negara kita jikalau kita tak bertindak mencegah bersama. Jadi program yang dibuat oleh Jabatan Penerangan ini amat saya puji bersama. Kalau kita tak beritahu, siapa lagi? Selalu tagline saya dah sudah, anda bila lagi? Saya dah suntik, anda bila lagi? Jadi satu tagline yang cukup pendek tetapi membawa kesan. Betul. Jadi saya pun harap ianya dapat dibantu bersama supaya negara kita pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ke YB? Ya. YB, bukan sahaja YB nampak sihat walafiat YB. Bahkan wajah YB bersori-sori, flawless YB. Sekali lagi kami di Jabat Penerangan Daerah Jompo ini khusus mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB sekali lagi. Itu Balap YB, ini program Julung-Julung Kali live dengan YB ni YB. Tu dah. Baru kita jumpa lagi YB. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Baik, tuan-tuan, dengan harapan selepas kita dengar saja dah dengar apa kata YB tadi, apa kata YB tadi, ayuh kita sama-sama mendaftar segera di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksinasi. Baik tuan-tuan, kita akan teruskan ke soalan ataupun pesanan. Kita pergi ke pesanan lah doktor ya. Nampaknya kita dah ke akhir rancangan. Kita dengarkan apa pesanan doktor kepada kami semua di seluruh Malaysia ini.
Alright, saya sudahi pesanan saya dengan menjawab pertanyaan terakhir itu. Sorry. Ya, apa yang tindakan yang perlu dibuat selepas diberi vaksin adalah ingat, vaksin ini bukan 100%. Contohnya diberi vaksin, so apabila diberi vaksin dia akan mengambil waktu untuk badan kita membentuk imuniti. So bila dia beri imuniti dia akan ambil waktu sekurang-kurangnya, contoh Pfizer 2 minggu pertama baru dapat 50%. So bila dia ambil dos yang kedua dia baru akan mencapai 95%. So dalam waktu itu kita masih terpapar untuk risiko mendapat COVID. So setelah dapat vaksin, kita tidak boleh membuat anggapan bahawa saya sudah dapat vaksin, saya bebas COVID. Bukan. Risiko tetap ada, tetap kita menyarankan menggunakan amalan mencuci tangan, SOP untuk social distancing, pakai face mask, alright, dan sentiasa berjumpa dengan klinik untuk kalau ada simptom-simptom mengarah ke COVID, ya. So itu penting. Okay, so last but not least, pesanan saya terakhir. Okay. Saya rasa apa yang YB bagi tahu tu cukup bagus, ya. Mungkin saya pun ada take client saya juga. So according to global vaccine strategy, everyone is not safe until everyone is safe. Alright. So COVID vaksin ini telah declare sebagai diwawarkan sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. So kalau ikutkan hari, besok dah sampai setahun, ya. Ya, betul. Negara kita dah dideclare atau secara dunia dideclare sebagai pandemik, boleh buat anniversary sudah. So ada beberapa cara untuk kita membendung, antaranya suppression ataupun mitigation, kawalan ataupun membendung. Namun cara-cara tu, 3 conventional cara tu adalah dengan social distancing, restriction MCO dan segala macam. There's no one solution, tak ada satu jalan yang fits all, yang sesuai untuk semua. Dia ada banyak cara, ya. So cara-cara yang kita dah buat sebelum ni ada, tetapi nampaknya masih belum mencapai target atau kurang berkesan. So vaksin ini adalah salah satu cara untuk kita keluar daripada pandemik COVID ini. Alright, supaya kita boleh balik kepada hampir near norm life, ya. So vaksin ini, pendapat saya, ambillah kesempatan ini untuk mengambil vaksin untuk melindungi diri sendiri dan juga komuniti kita dan orang-orang tua kita, ya, mak bapa, anak, isteri semua. Kita kena pertimbangkan, kalau bukan untuk diri kita, at least untuk orang lain. Dan saya selalu bagi tahu dengan pegawai kesihatan saya, ya, bila seseorang tu tidak mahu vaksin, jangan label dia sebagai anti-vax. Ya. Alright, so kita tidak boleh prejudis. Dia bukan tidak mahu, bukan maksudnya tidak mahu selama-lamanya. Dia mungkin ada kerisauan, kebimbangan. So mungkin tidak sekarang, tapi mungkin fasa kedua, fasa ketiga dia akan pertimbangkan. So mungkin ada keraguan. So sangat penting untuk masyarakat juga untuk tampil ke depan dan berkunjung ke fasiliti kesihatan untuk menanyakan sama sesuai ke tak, selamat ke tak. Kalau ada apa-apa keraguan, kemusykilan, tolong kita clearkan. Sama-sama kita belajar dan kita mengatasi kerisauan dan kebimbangan kita. Dengan harapan kita dapat keluar daripada pandemik COVID-19 ini. So itu saja. Ya, seperti mana yang doktor katakan tadi, sudah lebih kurang 1 tahun kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini, tapi alhamdulillah hingga ketakat hari ini pihak kerajaan kita, negara kita khususnya dapat menangani keadaan dengan begitu bijak, begitu matang sekali, doktor. Ya, alhamdulillah, syukur rahmat bahawa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doktor, nampak gayanya pertemuan kita hanya sampai di sini saja, doktor. Kami di Jawatan Perangan khususnya dan kami di warga kru Jabatan Program Influencer ini mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga ke atas semua perkongsian yang telah doktor berikan sebentar tadi pada kami. Dan kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan penonton yang menyaksikan kami secara live di Facebook Jabatan Perangan Negeri Sembilan. Dan moga kita berjumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih sensasi, mungkin pada kali depan ni, doktor, insya-Allah, mana tahu. Okey. Dan kita berjumpa lagi dalam masa ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan moga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Okey. Terima kasih.